kira Yawi Rumi ada, semua ada. Saya ada depan ni. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا Hadiah pertuan pengarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة الإسلام والإيمان والصلاة والسلام على من انذر بالنار وبشر بالجنان سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kelebihan atas kita semua dengan nikmat besar iman dan Islam. Selawat dan salam atas baginda SAW yang memberikan amaran kita dengan neraka, iaitu dengan azab yang besar di akhirat, dan memberi khabar gembira kepada kita dengan nikmat besar syurga di sana, iaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidil Mursalin, dan atas keluarga dan sahabatnya sekalian. Amma ba'du. Maka hai sekalian kekasihku dan saudara-saudaraku, syukurlah kamu dan terima kasih kamu akan Tuhan yang akan Allah Ta'ala, kerana beberapa nikmat dan budi yang ia kurnia kepada kita, iaitu menjadi ia akan kita manusia terutama. Kalau Tuhan jadikan kita lembu ke bawah kan? Atau boleh jadi kita rupa manusia tapi perangai macam lembu, ada juga kan. Rupa je orang, perangai macam lembu, macam kebau ada. Dia tak ada kerja lain, dia menyondol. Apa dia sondol? Dia sondol agama Tuhan, tak ada kerja lain, ya. Dia merosakkan agama Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagi kita nikmat iman, nikmat Islam. Itu adalah kurnia dia, bukan maknanya handal kita, cerdik kita, tak ada. Sebab kalau nak paling, wali pun boleh terbalik, ya. Yang dijaga kekasih dia je, yang tetap yang membawa hukum dia adalah para nabi dan rasul. Itu ada ismah, ada maksum. Yang lain ikut dia. Kalau dia nak bagi, itu rahmat dia. Kalau dia tak bagi pun tak ada siapa boleh buat mahkamah kan. Kita yang akan dimahkamahkan, bukan Tuhan yang dimahkamahkan. Habis. Jadi nikmat besar Tuhan beri kita. Nikmat apa? Iman wal Islam. Wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Ya. Wa huma, nikmat iman Islam ni, min a'zamin ni'am, nikmat paling besar. Tak ada boleh banding dengan lain. Tak ada arti manusia hebat atas dunia, ya, tiba-tiba dia tak ada iman, mati dihumban ke neraka. Mana pergi Qarun, mana pergi Fir'aun, mana pergi Namrud, habis semua, ya. Sampai rakyat mana dipaksa sujud kepada dia. Habis mana sekarang? Habis semua, dah dibaling dalam neraka, ya. Sebab apa? Tidak ada iman dan Islam. Jadi iman dan Islam kalau diberikan pada insan, mana satu takrimah, kemuliaan besar Tuhan beri pada insan. Sebab tu kita menghormati sesama Islam, sebab ada mutiara besar dalam qalbi dia, itu al-iman dan Islam. Biar di apa kedana pun tuan-tuan, tapi ni benda ada, dan dibalik serta dengan benda ni tak tercabut. Alhamdulillah, selamat, nikmat besar didapat di sana, ya. Kerana beberapa nikmat dan budi
yang ia kurniakan kepada kita, iaitu menjadikan ia akan kita manusia. Itu yang pertama, tidak jadi haiwan, serta pula mentaufik. Apa makna taufik? Halqu quwwata ta'ah fil abdi. Itu makna taufik. Halqu quwwata ta'ah, Tuhan menjadikan kekuatan membuat taat. Kita dapat buat taat semua ni, semua dipanggil apa? Kurnia dia. Ya, halqu quwwata ta'ah fil abdi. Tuhan menjadikan kekuatan mentaati dia, zahir dan batin. Itu dipanggil taufik. Ada dapat hidayat, taufik tak ada pun jam juga. Dia tahu tapi tak boleh ikut. Nah, sebab tu doa Rasulullah dia dua lapis. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ijtiba'ah. Ialah tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran dan izinkan kami dekat menjejaki dia, dapat beramal dengan dia. Wa arinal batilan batila, dan tunjuk kami kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kami dapat menghindarkan diri daripada kebatilan. Dua, tahu dan dapat amal. Itu maknanya jatuh nikmat besar yang Tuhan kurniakan. Dan memberi pula akan kita akal. Ya, lahir pun ibu cantik ada akal, tak ada lahir dia sengit tu kacau kerja. Ya, maknanya tak ada berakal. Dan boleh menjaga kita, ya, akal dengan sebab akal dapat makna kita gunakan sebagai sebab penjagaan supaya kita jangan tersesat dari jalan Tuhan. Ya, dengan dia akan keselamatan diri kita dunia dan akhirat. Ini dipanggil aqlun nafi', akal yang memberi manfaat bila disinari dengan nur iman daripada Ta'ala. Ada juga akal tapi tak ada nur, dia akal gharizi dipanggil. Ya, akal biasa tu tuang kapi ada. Habis. Dan memberi ia Allah Ta'ala akan kita bahawa kita berbekal. Ni kita benar ni, imbau balik nikmat supaya hati kita terketuk. Ya, satu-satu dicuit oleh Tuhan Pengarang. Ya, tadi dia beri nikmat kita boleh menumpang dunia, beri pula nikmat besar iman Islam, kan beri pula kita mana dapat izin berbekal untuk tempat yang sangat hebat di sana besok, tempat balik. Dengan beramal dan menurut akan hukum-hukum syarak dengan bermacam-macam amalan. Ya, berbagai bentuk semua diizin. Iaitulah mengerjakan yang wajib pada syarak. Mana benda-benda yang wajib pada syarak kita dapat kerjakan. Semua dengan apa? Kurniaan daripada Ta'ala. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zainahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika murasyidun. Allah Ta'ala sebenarnya mentahbib masuk ke iman dan diberi kasih. Bila kasih pada iman tu ada, mana mudah dia mengerjakan amal saleh. Dan Tuhan meletak dalam kalbi kita benci kepada kekufuran dan maksiat. Semua dia letak. Kalau dia tak bagi, habis jam tu. Jadi tidak ada apa sebab kita nak dakwa kita hebat, tak ada apa. Semua pinjam laga bukan kita punya. Habis tu. Dan makna dapat mengerjakan wajib pada syarat dan pantang. Ini istilah yang jarang kita guna. Biasa kita kata apa? Buat yang wajib, tinggal yang haram. Sebab kalau maksud tinggal, misi buat dulu. Kita makan, kemudian sekerat tinggal. Itu panggil tinggal. Kalau tak buat terus, dipanggil pantang. Apa dia guna istilah pantang ni? Kalau untuk kita kata tinggal maksiat, tinggal dengan mana pantang. Ya, makna tinggal ni dah buat. Kita buat kerja sekerat, kita tinggal. Itu panggil tinggal. Jadi mana tarkul ma'asi dengan mana imtina'. Tertegah. Meninggalkan maksiat dengan mana tertegah daripada maksiat di awal lagi. Ya, bukan kita buat maksiat lepas tu berhenti. Ya, dia mengumpat orang lepas tu dia berhenti. Kenapa orang mengumpat? Sebab saya nak tinggal. Kena buat dulu. Bukan tu maksud dia. Ya, kita makan lepas tu baru nama kita berhenti, baru dipanggil tinggal. Tak habis kita tinggal. Itu baru tinggal. Bukan mana tu. Jadi mana tinggal dengan mana pantang. Bila pada pantang, tak buat terus. Itu maksudnya. Ya. Dengan maksiat kita pantang. Pantang apa? Pantang buat. Bukan pantang jumpa. Saya pantang juga, pantang jumpa sebat habis. Ini pantang terus maknanya. Daripada yang ditegah. Minal muharramat, benda-benda yang diharamkan. Dan juga benda makruh. Sebab benda suruh ada dua, satu wajib, satu sunat. Benda yang ditegah pun ada dua, satu haram, satu makruh. Putus dengan tak putus. Kalau suruh putus, apa mana putus? Tak buat, neraka tempat dia. Itu benda wajib. Ma yusabu ala fi'li wa yu'akabu ala tarki. Benda yang diberi pahala besar bila kita buat dan diazab neraka bila kita tinggal. Itu wajib. Kalau ma yusabu ala fi'li wa la yu'akabu ala tarki, dia beri pahala besar bila buat tapi tak diazab kalau tinggal. Itu sunat. Beza kan. Makruh betul juga. Ma yusabu ala tarki
Wala yu'aqabu ala fi'li, diberi pahala bila kita tinggal dan tidak diazab bila kita mengerjakan dia. Kalau haram, ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'li, barang yang diberi pahala bila kita tinggalkan dan diberi azab besar apabila kita laksanakan. Itu maknanya tarik pada usul fiqh itu. Jadi haram ada dua, ya, benda-benda tegah ada dua, benda suruh pun ada dua. Kalau suruh secara putus itu wajib, kalau tidak dipanggil sunat. Larang secara putus itu dipanggil haram, kalau larang tapi tidak begitu dipanggil makruh. Dan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, kerja yang sunat tinggal makruh, itulah orang yang amanah. Ya, amanah insan tu dikira dia dalam melaksanakan perintah Tuhan. Dia buat apa disuruh, dia tinggal dilarang, itu orang tu amanah. Kalau yang Tuhan suruh dia tak buat, yang Tuhan larang pula dia buat, itu bukan amanah. Walaupun nama dia amanah, parti amanah, tapi tak amanah kan. Itu parti biol ni. Habis. Walaupun dia menang bukan semestinya betul kan. Betul tak betul dikira dengan nas kan, Al-Quran, kembali Quran hadis tu tempat dia, bukan rujukan kita menang tak menang. Kalau itu perang Uhud ajab kita kalah tak betul Nabi nak ya, kalah menang itu bukan ukuran. Menang kalah adalah apa, biasalah tu kan, tu ujian untuk Tuhan beri kita. Ada kebenaran atau tidak diukur dengan fa in tanaza'tum faruddu ila, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berlaku intiza', perbalahan dan perkara, ruddu ila Allah, kembali pada Allah, pada Al-Quran, wa Rasul, wa man Rasul ay ahadis as-sahihah, segala hadis-hadis yang sahih. Itu ukuran kita. Habis. Sedikit selingan. Dan membenar ia pula beramal, mana Allah Ta'ala izinkan kita dapat beramal. Mana kita kena sedar bahawa amal yang kita lakukan, sama ada dalam bentuk ilmiah atau dalam bentuk amaliah, adalah kurnia dia, bukan kita punya. Ya. Dan membenar pula ia pula beramal, ya, yang sunat-sunat, ya, yang diberikan pahala bila kita mengerjakan dengan ganjaran yang besar. Bagi yang loba kepada membanyakkan bekal bagi hari akhirat. Sebab dalam bentuk ibadat semua Tuhan suruh kita loba. Kita loba bersungguh lama. Fastabiqul khairat. Dalam khairat fastabiq, berlumba-lumba kamu. Ya, badiru, bersegera pantaslah kamu. Badiru bi a'malis salihah. Kan, bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal saleh. Yang tidak manfaat padanya, mana tadi? Loba-loba pada perkara membanyakkan bekal bagi hari akhirat, yang tidak manfaat padanya oleh harta benda dan anak-anak. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda, anak penak, cucu cicit kita apa hebat-hebat atas dunia kan, pegawai-pegawai besar terkenal dalam dunia, itu semua tak ada pakai sana lagi tu. Ya, tamat hari dunia semua tak laku di sana tu. Duit tak laku, pangkat tak laku. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Ma makna qalbin salim? Fasarau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah tafsirkan qalbin salim dengan kalbi yang tidak ditambat dengan makhluk di dunia. Itu qalbin salim. Ya, kalbi dia tidak ditambat dengan dunia. Dengan makna dia lepas. Itu dikatakan warid dan datang, dia mengeluarkan kita tambatan. Arada alaikal walid, ya, liyukhrijuka min sijnil wujud ila fada yusr. Auradakala arid liyatasallama min yadil aghyar. Tuhan lepaskan kita, kalbi kita daripada pegang oleh makhluk. Itu mana kalbin salim. Kalau hati dia sampai ke mati dipegang oleh makhluk, tambat dia, jawab dia itu kalbi salim. Ya, itu kalbi marid, kalbi yang penyakit, ada penyakit menyebabkan dia tak boleh berjalan ke hadirat Tuhan. Maka sangat sesalah dan sangat rugilah bagi mereka yang segan dan malas. Itu atas tafsir panggil. Orang tadi panggil segan. Ya, segan tu bukan macam kita segan makna pemalu dah. Segan sini makna kasal, makna malas. Tu. Ya. Dan malas daripada berbekal dan beramal. Malah nak cari ilmu. Kan kau cari dunia siang malam ni begitu. Dan orang yang paling menyesal, inna asyaddan nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlabhu, al hadis.
Orang yang paling menyesal di akhirat, sesal yang tak ada guna, mata darah mengalir air mata darah tak ada guna. Siapa dia? Man amkanahu talabul ilmi fid dunya. Orang yang boleh cari ilmu atas dunia. Nak kata dia sakit, tak sihat, boleh melompat intan. Nak kata tak ada harta, kaya raya. Nak kata ada kereta, rumah dia macam Yuska, kereta berlambak kan. Tapi tak jalan. Orang naik motor dia sampai kedai majlis ilmu. Dia kereta berlambak-lambak, tak ada tempat lain dia pergi intan. Tak ada kerja lain, kumpul harta, harta. Bawa lah harta kita masuk kubur tu. Ya, itu orang yang paling menyesal Nabi kata. Ya, dia ada apa? Dia ada kemungkinan sihat badan, harta banyak, kenderaan mudah, tapi tempat lain dia pergi. Majlis ilmu, majlis apa dipanggil? Riyadul Jannah. Siapa jalan jumpa Riyadul Jannah, Nabi kata singgah. Apa itu Riyadul Jannah Islam? Majlis ilmu, majlis zikir, semua taman syurga Nabi kata. Nabi letakkan, carilah kamu di dunia akan taman syurga. Sahabat kata, kat mana pula taman syurga atas dunia ni? Itu majlis ilmu, majlis zikir, majlis ilmu, itu panggil taman syurga. Besar tuan-tuan ni. Kami maksiat tu taman neraka panggil. Ya, mafhum muhalafah dia taman neraka lah kan. Habis. Di hati yang selamat, ya, daripada hati panggil hati qalbin salim, yang mana dia selamat daripada perkara-perkara yang menghalang dia berjalan ke Tuhan. Pada hari tidak memberi manfaat padanya harta-harta yang dikumpul, anak-anak yang dibangga-banggakan, selain daripada bekal-bekal amalan yang dikerjakan di atas dunia. Ya, sebab apa dia boleh kerja atas dunia dengan amal soleh? Sebab apa? Qalbin salim, hati dia sejahtera, hati yang bersih, tak rosak. Betul dia boleh buat. Sebab kalbi boleh cantik, yang lain cantik. Kalau kalbi dia rosak, yang lain rosak mana. Maka sangat sesal besok di akhirat orang yang tidak mencari bekal di sini. Maka sangat sesallah dan sangat rugilah bagi mereka-mereka yang sangat segan dan malas daripada berbekal dan beramal, yang ialah asal pekerjaan yang sebenar-benar berhadap kita kepadanya di dalam masa hidup kita di atas dunia. Sebab Tuhan jadikan kita atas dunia bukan nak kumpul harta. Ada hadis ke? Ada nas Quran, ada hadis sahih semua ke? Barang siapa dapat mengumpul dunia banyak, maka Jannatul Firdaus tempatnya. Ada? Yang lagi banyak dikumpul, lagi berat tadi nak jawab kan? Ya. Ad-dunya halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Kedudukan dunia halal hisab, haram azab. Ya. Lagi kalau ambil banyak, lagi banyak nak kena persoal jawab di sana besok. Satu-satu dia cek tu, ya. Habis tu. Kemudian hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya bergala. Tahu bergala? Tahu bergala? Tengah di tani. Sawah padi tu bergala panggil, ya. Pergi sawah padi ke Bendang. Tu bergala panggil. Ketahui bahawa saya bergala dan menyaku. Kena baca cerita ni, gala dan nyaku. Kan? Oh, cerita ni baca kitab tani. Umpamanya itu dipanggil berat, kan? Berat belako-lako panggil. Kita nak sawah padi, nak buka ladang, nak tanam padi, kan? Nak menyangkul, itu semua kerja berat. Ya, makna kerja yang mencabar, kena penat. Akan tetapi bila kita pandang kepada khair, iaitu senang kita pada masa buah dia. Orang tanam padi, orang tanam tumbuh-tumbuhan yang segera sayuran ataupun tanaman baka, kita panggil musangking apa semua kan, buah-buahan dan sebagainya. Dia jadi bersemangat bila dipandang apa? Apa dia? Pasaran. Itu sebab dia belum tanam, tanya pasaran dia, pasaran. Oh, pokok belum hidup dah tanya pasaran. Itu tuan guru saya ceritakan. Satu orang tua dulu, orang saleh. Umur dah tua dah, kan 100 tahun. Dia tanam pokok durian yang lama tu, belah tahun berbuah. Cucu dia kata, Datuk tanam di mana Datuk dapat makan? Tak apalah, pokok buah tu kata kat masjid surau dapat Datuk pahala. Itu orang dulu, fikiran dia sihat. Yang kalian ni kepikiran masuk air banyak kepala. Pokok belum tanam, pasaran dia tanya dulu. Pasaran. Ada pasaran. Pokok belum tanam ni pasaran. Punya le teruk tuan ni. Atau beza orang dulu. Habis tu.
Jadi maknanya kita semangat tu bila kita pandang sana, hasil dia di sana besok, ganjaran besar di sana. Itu nisbah apa? Ganjaran dalam bentuk, ya, dalam bentuk apa? Khalqiyah, bentuk makhluk. Mana syurga, nikmat dia. Tapi satu lagi besar lagi, bukan makhluk, dia sendiri itu lagi besar. Ya, ru'yah dapat melihat dia di akhirat itu paling besar kali. Habis nikmat lain terpadam. Nikmat makanan ke apa dalam syurga, buah-buahan ke, tempat tinggal, bidadari, semua tenggelam. Bila sap dengan dia kan. Begitu juga atas dunia, kerana dapat nikmat betul besar dengan dia je. Kalbi kita alik galbak billah, habis talam. Tamat kalbi kamu dengan tu Tuhan, senang. Itu kalau hati dunia dia dapat tujuan pun dia takkan babas. Bila kalbi dia ditambat dengan Allah Ta'ala. Maka dengan pandangan itulah kita tahu, kata pekerjaan-pekerjaan itu mesti dihadapkan. Maknanya apa? Bila pandang kepada kehasilan di ujung tu, kita bersemangat. Ya, walaupun dia penat, ya, walaupun dia susah, kita harung juga. Sebab apa? Sebab kehasilan dia besar. Walaupun berat, tambahan Rasulullah ada letakkan memang keadaan dia begitu. Khufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bis syahwah. Dilingkung jalan ke syurga dengan benda-benda yang susah, nafsu tak setuju kan. Dan jalan ke neraka dengan apa yang dikenak oleh nafsu. Ikut je apa nafsu nak, memang terkejut neraka cepat. Tiket pertama dia dapat. Itu maknanya. Kalau nak jalan syurga, sila benda mahal. Ya, bila benda mahal, dia kena apa? Kerja keras. Ya, niaga kena untung banyak, modal kena besar. Takkan nak juta modal ribu kan. Ya, dia kena modal besar baru dapat untung besar. Maka modal kita besar sini apa? Kerja keras, buang makhluk daripada kalbi. Bukan senang kan. Ya, nak buang benda nampak, nak pandang benda tak nampak. Kalau dalam keadaan nahwu apa dia panggil? Apa dia panggil kan? Laula hasbu wa takdir la fahima himarun. Kalau tak ada hazab dan takdir, himar pun boleh faham bahasa Arab. Faham? Mana bahasa Arab dia pelik satu, benda tak ada kena takdir, benda ada kena hazab. Ya, benda ada hazab, ni hazab mudah macam-macam hazab. Tak ada pula kena takdir. Jadi ya. Kalau tak ada takdir dan hazab takdir, dia kata la fahima himarun. Himar pun boleh faham bahasa Arab mungkin. Maknanya apa? Benda yang hadir ni kena hazab, buang. Yang nampak dengan mata kepala ni hazab, buang. Benda yang tak nampak mata kepala kena istihdarkan. Apa dia? Wujud yang hakiki, wujudullah Ta'ala. Yang tu kena istihdarkan selalu. Itu dia, ya. Kaedah kan. Itu nahwu campur hakikat. Ya, dia tak mesti nahwu campur hakikat kan. Ada kitab ni, kita nahwu cara bahasan hakikat. InsyaAllah kita baca. Nah, kita jurumiyah hakikat punya. Habis. Maka dengan pandangan itulah kita tahu, kata pekerjaan-pekerjaan mesti dihadapkan walaupun dia berat, sebab natijah dia besar di sana. Kerana manfaatnya itu bagi kita sendiri, maka sesallah bagi mereka-mereka yang malas pada ketika musim buah. Ketiga dia mana dia misal? Ketiga musim buah. Musim buah tengok buah naik pula harga. Menengung dia. Kalau aku buat dulu dia tak ada kalau-kalau lah. Kan? Maka ini dipanggil misalan bagi semata-mata pekerjaan yang kita nak buat belanja di atas wakaf. Apa wakaf ni? Atas dunia dia panggil wakaf sementara. Ya, kalau orang Kelantan tempat bus stop dia panggil wakaf. Tempat berhenti tunggu bas. Ya, dia banyak diguna istilah Arab wakaf kan. Waqafa yaqifu wukuf. Wakaf tempat berhenti. Atau di atas makna dangar jua. Tahu dangar? Tahu dangar? Kedengar. Dangar tu pondok tengah sawah tu. Tengah dangar. Ya, kita buat sawah kan ada pondok kecil kan? Atas dangar tu. Maka orang duduk kat dangar tu nak duduk situ. Dah kejap je pun dia lihat makan lepas tu balik rumah. Takkan dia tidur situ buat dapur gel, buat tilam katil gitu. Orang kata gila pula panggil. Ya. Orang kalau pergi kat bus stop dia bawa piuk, bawa tilam, bawa toto kan. Asal tu orang putus bayar panggil. Begitulah orang kalau atas dunia ni ibarat tempat sementara, pondok kecil yang kau pergi buat macam nak hidup selama-lama, bekerja dia tak sihat. Sebab tu orang tak berakal bila dia tak bersiap untuk sana. Dia leka dengan tempat sementara ni. Pondok ni kecil je, tak pasal-pasal di sementara. Sebab tu Nabi letakkan ukuran berakal tak berakal dengan buat simpanan amal. Ya, abna Adam ati rabbak patusammah
akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Hei anak Adam, Tuhan kata dalam hadis qudsi, ya, ati' rabbak, sila beri ketaatan kepada Tuhan kamu dengan sebenarnya, zahir dan batin. Fatusamma akilan, maka kamu orang yang pintar dan cerdik. Wala ta'sihi, jangan cuba derhaka ke dia. Fatusamma jahilan, maka orang kau disenaraikan orang yang bodoh, yang tak berakal. Ya, orang yang buat siapan sebenar di sana tu orang cerdik. Ya, tuan ni. Yang paling bodoh apa tuan? Kumpul benda nak ditinggal, tertinggal benda nak dibawa. Itu paling bodoh manusia. Kumpul benda nak tinggal ni. Benda nak bawa amal saleh tertinggal. Dengan sebab dah tumpu itu. Dalam hidup kita ada 3 benda besar tuan. Pertama akal, pemikiran. Yang kedua tenaga. Yang ketiga masa. Ini benda 3 ni banyak besar kita gunakan. Akal, masa, tenaga. 3 benda dia curahkan kepada benda nak ditinggal dunia. Dia tak tumpukan pada benda yang dibawa. Tiba-tiba malaikat maut datang, Quran paparkan penyesalan. Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Wahai Tuhan, hendaklah panjang umur sikit lagi kami nak beramal. Tuhan jawab dalam ayat lain, lau ruddu la adu ila manhun. Ni muka ni kalau aku balik ke dunia diulang balik perangai lama. Ya, itu maknanya. Maksud sebab tu manusia nama dia lalai, insan kan. Insan dia ambil kalimah nasya yansi nisyanan. Mana lalai? Sebab tu dikenal apa? Wazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Dan kamu beringat memberi manfaat kepada orang beriman. Orang beriman, tazkirah tu dipanggil qutul arwah, makanan roh dia, lazat. Ya. Habis. Maka ini misalan bagi semata-mata pekerjaan yang kita nak belanja, ya, atau wakaf, atau di atas danga jua pada pondok kecilnya, serta dapat pula dikerjakan pada kali yang lain, ya, selama kita tidak habis umur, ya. Kalau kita buat sawah, tahun ni agak kendali sikit, kurang sikit hasil, kita boleh buat postmortem, kemudian ubah teknik dan sebagainya, ya. Adapun umur tak ada, dan dia lalu sekarang habis 1 tahun ini, ya. Umur kita 40 tahun dah lepas tu, apa rupa wallah alam. Yang dah lepas apa rupa tak boleh jawab, tidak akhirat itu wallah alam. Yang jumpa sakit baki depan ni tak berapa hari, tak besok lusa padam, wallah alam. Ya, jadi mana kena sentiasa muhasabah. Ya, pastikan tiap-tiap saat iman kita meningkat, amal kita meningkat, dan besar lagi apa? Makrifat kita bertambah. Dan di situ juga tertutup jalan, ya, surat kiriman tak ada nak post-post, tak ada, kerana mesej-mesej tak dihantar kita ni, ya. Yang kita nak suruh anak beranak bersedekah, ya, ada kalau pergi kubur keluar surat, macam register, tolong hantar Fatihah hari kan. Ya, kalau tak hantar tak ada lagi kita jawab dia. Dan berbaca-baca kepada kita, maka kasihlah orang itu daripada mata-mata yang hidup. Dan di situ juga tertutup jalan surat kiriman yang kita nak suruh anak beranak bersedekah. Kan kadang-kadang orang buat kiriman kan surat, saya punya duit awak buatlah, kan bantuan daripada orang yang hidup. Bila kita hantar doa, ya Allah, harga doa tu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih besar daripada dunia dan isi dunia dan itu. Besar tu pahala yang sampai kita hantar, ya. Wahabi kita tak sampai. Wahabi ni mencelaka orang kan. Kerja dia mengkhianat orang. Orang mati menjadi khianat dengan dia. Orang nak hantar dia kata tak sampai, tak sampai. Kau pakai mazhab tak sampai dah le. Kita pakai mazhab sampai kan. Kita punya ilmu sampai, dia punya ilmu tak sampai. Ya, dia pakai ilmu tak sampai, rasa dia. Kita tolong bantu tuan. Kalau di dunia orang susah pakai nak bantu, apatah lagi di sana tuan. Ya. Antarkan maknanya amalan saleh, hadiahkan dia. Maka yang hidup itu pun bersedap-sedaplah dengan harta pusaka kan. Sementara hidup sehari dua, maka akhirnya seperti yang dahulu juga macam bapak, dia mati pula hingga berlapis-lapis lah gitu. Sekejap hilang, sekejap hilang. Anas niam iza amatu intabahu. Hidup atas dunia ni Nabi SAW misalkan macam orang tidur, sekejap hilang. Dalam mimpi dia dapat sedar, macam orang kaya kan, bom jaga habis, tak ada benda dah, kosong. Ya, atas kezil. Sebagaimana teduhan, kita pergi padang pasir kan, panas, tiba-tiba jumpa pokok sebatang, matahari tegak atas kepada sedap sikit tidur, kejap lagi dah panas balik. dia beredanya matahari dah panas. Maknanya nak bayangkan kehidupan dunia ni amat singkat. Maka cerdiklah orang yang dalam masa singkat dia dapat meraih nikmat yang kekal. Tu orang cerdik, ya. Kalau orang tak cerdik sebaliknya, sabar sekejap je kalau sangat, dia tak sabar, akhir boom, terjebak terjun ke neraka jahanam, wala a'yazillah. Habis tu.
Hai Tuhanku, janganlah menjadikan kami seperti itu. Mana orang yang lalai dan juga sekalian anak-anak cucu kami. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu doa daripada Tuan Guru itu. Ya. Tok D bagi Tok D Skam. Syekh Abdul Qadir bin Wangah. Anak murid hebat bagi padai ni. Pondok di besar ni di Patani. Wakaf Budi Skam. Habis. Kemudian hai saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengadakan dia oleh Tuhan yang satu jua. Wa ilahukum ilahum wahid qul huwallahu ahad. Dia tunggal. Ya, tidak sah Tuhan tu berbilang. Batal makna ketuhanan kalau bilang. Dia mesti tunggal. Maka kita telah yakin dengan siapa tu? Kurnia Tuhan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tuhan mentahbibkan rasa cinta pada iman. Siapa beri? Dia. Kita semua telah yakin bahawa kesemua alam. Apa makna alam? Ma siwallah. Itu mana alam? Ya, bukan alam sebagaimana dipaham oleh ilmu dunia. Alam ni alam kita tengok ni, langit bumi kan tu je. Alam ma siwallah, termasuk aras ke apa semua. Ya. Itu dipanggil alam. Sebab apa nama alam? Di istiqaq. Dalam ilmu istiqaq dia panggil di istiqaq dia kalimah alamah. Alamah makna tanda. Jadi alam semua ni dipanggil tanda atau dalil atau dal, benda yang menunjuk. Bila dal dia ada madlul. Apa madlul? Benda yang ditunjuk. Apa ditunjuk? Wujudullah. Ya, yattasif bil kamalat. Wujud Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan. Jadi alam ni semua dipanggil menunjuk. Sebab tu setengah sufi, dalam kalangan sufi alam dipanggil nurullah. Kita ni dipanggil nurullah, bukan Tuhan. Nur, cahaya. Mana cahaya menunjuk. Jadi semua alam menunjuk ke atas kewujudan Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ya, itu. Sebab tu tengok pada alam, hati tak karen ke Tuhan, tu benar-benar dia kenal. Ya, mar al-kaun walam yashharu fi au innahu au qablah. Siapa buka mata luar dia tengok makhluk langit bumi atas, hati tak pergi ke Tuhan. Sungguhnya butalah mata hati ni. Ya. Habis. Kesemuanya itu adalah mengadakan dia oleh Tuhan yang satu jua. Jika perkara-perkara yang nampak bersabit dengan tukang-tukang umpamanya sekalipun. Siapa jadikan meja? Allah. Walaupun zahir nampak tukang dia kat perabot. Itu dipanggil zahir saja. Dan hakiki dari dia. Hakikat semua daripada dia. Macam mana diolah, itu hakikat semua daripada dia. Tidak boleh bergerak satu melainkan dengan dia. Itu kena faham makna ketuhanan. Boleh jelas nampak. Ya. Sebab makna ketuhanan apa? Terkaya dari yang lain satu, dan berhajat yang lain pada dia. Terkaya dengan makna apa? Takhalus, dia lepas. Dia tak berhajat, tak terikat pada siapa. Itu makna ghina hakiki. Ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, antum kamu semua fakir, mana terikat dengan Tuhan. Tak ada satu benda yang terlepas dari Tuhan. Ya. Satu. Wallahu wal ghani adalah maha kaya. Kaya dengan mana? Dia tidak terikat dengan siapa. Jadi pada bahas mana ketuhanan, dia bahas mana keterikatan. Ya, Tuhan tu ialah apa? Dia tidak terikat, sebaliknya yang lain terikat dengan dia. Senang makna ketuhanan tentunya. Jadi bila kita pandang makna ini, keterikatan semua makhluk dengan Tuhan setiap saat, setiap masa dan secara keseluruhan. Tak ada siapa boleh lepas dari Tuhan. Itu makna kita dengan Tuhan tidak berpisah. Ya, itu makna kalangan setengah kita dengan Tuhan tidak berpisah. Bukan makna ittihad ya. Terpisah makna kita dengan takluk dia tak lepas. Tapi kita tak bercerai. Berpisah tidak, bersatu pun tidak. Ayo kau tak berpisah, mana bersatu tak. Bukan ittihad, sebab lain hakikat. Zat Allah wajib al-wujud. Zat kita mungkin, mana mungkin benda yang bersalahan dia boleh bersatu. Tidak boleh. Tak sah makna. Jadi kita dengan Tuhan tidak bersatu dan tidak berpisah. Itu maksud dia. Dengan makna yang berbeza. Tak bersatu sebab hakikat lain-lain. Tidak berpisah, semua terikat dengan dia. Sebab makna ketuhanan iftikar kullu ma ada ilaih. Itu kena faham betul maknanya. Ya, iftikar semua makhluk pada dia. Bermakna kalau satu zarah saja ada dalam alam ni, tiba-tiba dia tak ada kait mengait Tuhan, dia sendiri, batal makna ketuhanan. Batal makna ketuhanan. Ya, kalau batal makna ketuhanan, tidak ada mujid fa'il yang kiki. Mana mungkin ada alam? Ya, tak akan ada alam ni.
Sekarang ada alam menunjukkan apa? Tuhan sabit dengan sifat ketuhanan ada di Tuhan, dan bila sifat ketuhanan itu sifat Ta'ala, bermakna semua benda tak boleh lepas dari dia. Maksud sini menampak semua benda dari dia. Mana cara alaqah tu soal lain. Macam mana kontak kita dengan dia tu, kan? Kita kalau macam tu fikir yang baharu, kita tak dah nampak jalan kan. Tuan-tuan buka handphone, kita tekan nombor hantar mana? Mekah. Tekan sini, sup dah sampai sana kan. Nampak dia punya kontak macam mana? Nampak urut tu pergi ke? Syuh. Ada? Tak nampak? Buka dalam kunci kita, apa nama? Kunci kita, remote kita tekan. Pak. Padahal dinding macam mana dia pergi tu? Alaqah dia. Kalau layang-layang nampak kan? Alaqah dia tu, tali dia tu. Ya. Kalau apa nama tu, kapal terbang kontrol budak main tu macam nampak? Jauh kan dikontrol, tanda berjalan. Oh, dia kona. Ada nampak? Manusia yang jahil buat macam tu sekali, apatah lagi nak banding zat yang maha sempurna. Singapura lagi dahsyat. Kapal selam dia tak ada pemandu juga. Dia pakai kontrol di atas je. Kita pun kapal selam tu mandu, tapi tak naik-naik, tenggelamnya. Dah geput dibeli. Kalau terbang jatuh banyak bila naik. Jadi dia boleh kontrol di dalam, tak ada pemandu, dia kontrol. Persoalan sekarang, macam mana dia bergerak dengan yang menggerakkan di sini? Mana ada kontak, kita nampak tak? Macam tali ke apa? Tak nampak. Itu kalau makhluk yang jahil buat macam tu. Macam kita dengan Tuhan, oh tak payah cerita lagi lah. Ya. Kita kalau macam handphone, kita pakai sistem gelombang kan, yang telah dipakai oleh Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Nabi Adam dekat Bukit Suraindit, bukan Bukit Sindit. Siti Hawa duduk di mana? Di Jeddah. Dia kontak pagi, Assalamualaikum, apa khabar? Dia boleh cakap tu. Pakai sistem gelombang ni. Cuma sekarang orang buat alat dia, sistem tu Tuhan dah jadikan, tak ada boleh apa. Masalah dia nampak tak benda tu? Sebab kita benda nampak dengan tak nampak, mana lebih hebat? Yang tak nampak lebih hebat. Tu kena pegang satu mula. Yang tak nampak lebih hebat dari yang nampak. Tu kena pegang tu. Ya, roh tak nampak, dia kontrol jasad, dia keluar, kita habis. Angin tak nampak, dia tombangkan pokok, balak pun tombang. Gibut datang, habis. Tak nak nampak. Yang nampak terbaring, yang tak nampak kontrol. Dan ya, dekat dengan kita roh kita sendiri. Dia kalau keluar tenganga lagi kita. Sedangkan dia tak nampak. Macam mana itisam dia kontak atau semua kerja Allah Ta'ala. Kalau macam tu pun kita dah tak boleh nak fikir, apatah lagi dalam kontrol semua ni. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit bumi. Sebab dia perlu faham makna ketuhanan itu. Kalau dia faham makna ketuhanan, dia berjalan, dia bercakap pun dia rasa dari Tuhan. Tanpa peringkat tu dia akan rasa. Di situlah dia punya nokta, dia punya apa, switch kelazatan dengan Tuhan. Ya, bila switch dia dah kerti pentik dan tak aja sab, dia ukuf aja sab, nampak habis. Ya, ukuf makna kita berhentikan kalbi kita menghadap makhluk tu, enggak dia. Tu lazat baru dia terbuka. Ya. Habis tu dah. Sebab kalau guna akal yang sempit, benda yang nampak lebih hebat dengan tak nampak dah. Yang paling besar last sekali pun dia sendiri. Tak nampak bukan dengan mata kepala kita ni. Ya, sebab al-basar la yara ilal halaq. Mata luar tak boleh tengok melainkan makhluk. Tapi wal basira la tara ilal haq, dia tak pandang melainkan Tuhan. Pandang rohani bukan pandang macam pandang luar, dia pandang syuhud, musyahadah, muraqabah, musyahadah. Tu cara dia mana. Ya, dibukakan nur makrifat dalam qalbi dia tadi oleh Allah Taala. Allah Karim. Betul tu anda naskan dalam 103 ayat surah Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu tak dapat lihat, Tuhan tak benarkan lihat dengan mata kepala di dunia, sebalik dia melihat kita. Tu ayat tu kalau kita baca niat, insya-Allah kalau niat jahat kita pun Tuhan tutup. Baca ayat tu. Sebab ayat tu menunjuk makna tutupan. Tuhan tutup mata kita tak nampak, maka kita tutup mata-mata musuh. Jangan nampak nak buat khianat ke kita kan, kita baca ayat itu minta tutup. Jadi dia pun tak ada selera nak buat khianat kat kita. Tutup. Tapi tuan-tuan buat kita jangan bawa, akan terilah sebat. La tudrikul absar. Terilah tak nampak tuan-tuan, berdebum. Ya, tutup pun saya kata lah. Kau bawa kereta macam baca ayat ni kan, kau orang tak nampak sebat pun. Habis tu. Hai saudara-saudaraku, kita semua telah yakin bahawa ke semua alam, ya, nama alam dia alamat menunjuk kewujudan Allah, mengadakan dia ialah Allah. Mana Allah dipanggil mujid, kita ni panggil ia adalah makhluk masnu',
Ya, yang satu. Jika perkara-perkara yang nampak bersabit dengan tukang, pada zahir kan rumah nampak zahir orang buat, tapi hakikat siapa? Dia dan ya dia menggerakkan segala-galanya. Tu. Jadi kita wujud kita ambil bayang dan macam bayang. Nampak macam bayang tu gerak, tapi bayang tu dikontrol oleh tuan bayang. Kita berjalan, dia berjalan. Kita bergerak, dia bergerak. Kita diam, dia diam. Lepas tuan-tuan berjalan, dia bergerak. Dia diam, kita bergerak. Dia berjalan pula kita. Satu, dah tak lama lagi kot. Lepas tu Sofi dia buat istilah tu. Wujudku bayanganmu, kan? Wujudku wajahmu. Apa mana wajah? Ai wajah. Dia panggil wajhut tajalliyat. Makhluk di semua tempat tajalli. Fa aina ma tuwallu fasammah wajhullah. Di mana kamu berhadap, maka di sana ada wajah. Wajah Allah mana? Wajhut tajalliyat, tempat tajalli. Cermin itu maksudnya. Semua alam kita pandang mana semua cermin wujud Allah Taala. Mir'atul wujud. Ya. Kemudian kalau begitu, ya kita ni tentu perbuatan Tuhan juga. Nampak terang dengan nur makrifat yang Tuhan buka. Terang nampak kan. Ya. Dia tengah di Usuluddin sampai kita berjalan rasa daripada dia. Jadi sampai kita berjalan rasa dari dia, kita bercakap rasa dari dia, mendengar semua dari dia, rasa. Bukan tahu. Tahu semua tuan-tuan dah tahu. Dan jadi satu akidah kita. Rasa zauq. Maka rasa itu kena buang rasa makhluk, baru dapat rasa dengan dia. Nak buang rasa dengan makhluk, tembak dengan zikir. Dia tembak dengan zikir, dengan faham betul, maka terangkatlah khayalat wahmiyah yang menutup kalbi kita ni, yang perasan-perasan macam makhluk tu hebat, angkat pum. Bila waham terangkat, maka dia berlaku mukasyafah, mukasyafatul qalbi dengan dia pap. Bila mukasyafah pap, muayanah datang pum, memandang. Bila muayanah baru desah musyahadah, penyaksian dengan Tuhan pum, tamam. Baru dipanggil dia arif billah, orang yang betul kenal dengan Tuhan maknanya, ya. Ataupun zikir banyak. Dan zikir guna pula zikir yang terbaik, zikir yang ada punya sanad untuk taraki. Itu daripada suluk pula kan. Nak sampai ke Tuhan, suluk 3 hari. Kawan-kawan saya seorang buat suluk. Sekali tu dia telefon saya. Berapa buat suluk? 40 hari. 40 hari nak dengar lah, 10 hari tak nak dengar dia tu. Kau dengan dunia beratus-ratus hari, dengan Tuhan 10 hari kau nak sampai apa lah dia kata kan. Oh, dia punya bantai habis tu. Dia bantai habis tu. Kau nak sampai dengan Tuhan, ya, nak pergi 10 hari pun sayang. Ya, dengan dunia kau bagi siang malam, pergi petang. Habis kau nak usul illallah, usul apa. Dia ketawa kita suluk 3 hari kan. Tapi tak apalah, alhamdulillah kan. Dapat sikit-sikit. Apa dunia tebal lagi dalam perut. Ya, orang dulu tak ada kan, dia tunggu punya masa. Sebab apa? Itu tempat dia berlazat dengan Tuhan. Ya. Kekasih seronok berdamping dengan kekasih. Kekasih duduk dua orang ke sedap, duduk ramai-ramai sedap. Dua orang lah. Itulah kita bila kasih dengan Allah Ta'ala, seronok bersunyi lah dalam kelambu tarik kita dengan dia. Oh sedap kan. Habislah tu. Kalau begitu tidak patut sekali-kali kita derhaka. Bila kita tahu kita ni mengambil nikmat daripada nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmat Tuhan jadi, dia bantu macam-macam. Habis kita nak derhaka ke dia kan. Oh, si Tenggang tu kita nak cerita pun aku cuma geram macam mana kan. Ada mak dia tak mengaku mak pun kita marah. Itu mak dengan anak. Ini bukan mak anak. Makhluk dengan Khalik lagi besar. Ya, semua daripada dia, tiba-tiba derhaka, tak sepatutnya. Kalau begitu tidak patut sekali-kali kita derhaka kepadanya, kerana orang yang derhaka kepada kerajaan atau kepada penghulu atau ketua kampung pun tak sempurna juga kedudukan di dunia kan. Ya. Padahal dunia itu sementara jua, maka macam mana nak dapat kesenangan bagi mereka yang derhaka kepada Tuhan yang ialah empunya dunia dan akhirat? Maka siapa kepada siapa kita nak bertemu? Tuan serah dan Quran. Fa'aina tazhabu, Tuan kata. Fa'aina, mu nak pergi mana, Tuan kata. Ya, mu nak pergi mana, Tuan kata. Itu dia punya apa? Berat dia tanya dia. Fa'aina tazhabu, mu nak pergi mana? Semua balik ke dia balik. Ya. Tu.
Dan dengan apa bekalkah yang kita berharap dapat perjalanan kita sangat jauh? Hidup di dunia 100 tahun, nak dapat selesa sikit macam tuan. Oh, botak kepala. Ya, tercambut sedih, kerja siang malam pergi sana begini, overtime, overnight, macam-macam ni buat tuan. Ya, wah kerja atur sana, atur sini. Oh, rambut pun tak tumbuh dah, panas. Itu hanya nak masa 100 tahun tahulah kalau ada umur. Kalau tidak 780 dah jalan tuan. Ya. Sikit masa kita nakkan selesa pun jangan mati. Bayangkan akhirat, ya, abadan abidin, kekal selama-lamanya. Bayang cukup tak agak? Memang kita kata tak cukup dan ya. Mana kena bersungguh-sungguh dan harapkan rahmat, dan juga kita harapkan apa? Syafaat Rasulullah SAW. Banyak selawat dan ya. Allah Karim. Dan dengan apakah bekalnya yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh tu, serta di dalam kampung tempat yang tak biasa pergi. Orang Melayu ni kan, kalau malam Jumaat dia dekat kubur, tak cukup kaki dia lagi kan. Dia juga perasan ada hantu kejauh dia, padahal tak nampak pun hantu. Ya, perasaan. Kalau hantu kita ada perasaan, ada rasa, ada zauk, macam mana dengan Tuhan tak ada? Ya. Patut dengan hantu kita ada zauk. Dia ada zauk hantu kan. Orang Melayu banyak dapat zauk hantu. Di jalan kubur dia rasa macam ada hantu kat belakang. Padahal tak ada apa pun, tunggul dia nampak kan. Malam bulan pun terang, dia nampak apa? Suluh dekat daun apa? Daun pisang muda tu kilat-kilat. Oh, ni hantu minyak apa itu. Dia bongkar tak cukup kaki lagi kan. Biasa pagi tengok apa? Wah betul daun pisang apa. Itu dia panggil apa? Waham. Maqadaka syai'un misl waham. Tidak ada satu perkara yang menarik kamu seumpama waham. Wahamlah banyak menyesatkan manusia. Apa dia waham? Dua perkara. Dia waham seolah makhluk boleh memberi manfaat. Dia waham seolah makhluk boleh memberi mudarat. Batal semua tu. An-nafi' ismun minal asma'illah. Nafi' tu nama Tuhan. Yang memberi manfaat dia, yang memberi mudarat pun dia. Cukup tu panggil tauhid betul. Tapi dia kena tak kemas, dia rasa-rasa macam malu. Dah ditakutkan makhluk lebih daripada Tuhan. Habis. Rosak. Yang ni kita nak tembak dengan zikir ni. Supaya apa? Karat-karat waham ni ditanggal. Pum. Barulah nur terang terbuka. Tu kena suluk lebih tuan. Mana buat suluk bab lagi macam? Boleh? Ada berani? Boleh? Nakut. Nak usul, bukan usul tu sosul pun tak ada. Orang dulu rindu suluk pun tak ada. Orang dulu aku tanya, tunggu dah suluk, bila nak suluk? Orang sekarang dia tanya, ada suluk ke gini? Boleh sebut kan? Dia buat suluk dia takut, ada suluk ke? Allah. Macam baca kitab, nak baca kitab tinggi, martabat 7, insan kamil. Bersuluk tak sampai 10 hari. Macam dah tuan-tuan ni. Ni mak jenin banyak akhir zaman. Dia baik mak jenin lagi. Kita yakin bahawa semua tu adalah kesemua alam mengada dia oleh Tuhan yang satu. Situ. Betul? Kat mana tadi? Betul? Bawah. Dan dengan apa bekalkah yang kita berharap dapat perjalanan kita sangat jauh, serta dalam kampung yang tak pernah kita pergi, ya, kubur pun tak pernah masuk lagi, iaitu alam barzah, ya, alam satu alam barzah antara ila yaumi yub'atsun, sampai hari kita dibangkitkan. Itu pun tak berapa tahun, tak tahu tuan, ya. Dan dalam kubur antara hidup dunia dan dibangkitkan tubuh badan, dan di padang mahsyar pula lagi. Banyak proses, tempat himpun sekalian manusia. Dalam kitab Kasyful Ghabiah dia kata tindihan kaki tu sampai 1000 tuan. Macam mana kita nak bayang, tak tahu tuan. Tindihan dia, pijak dia. Sebab daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Sekarang tak kiamat lagi. Berapa juta trilion manusia pun tak tahu tuan. Ya, dulu. Bayangkan dia menunjukkan dahsyat. Sampai kalau tidak, sampai orang kafir kata, ya Allah, neraka lah. Kami tak sanggup duduk di padang mahsyar. Dia tak tahu neraka lagi dahsyat, ya. Kerana apa? Periksa amalan dengan jalan menzahirkan adil Tuhan. Padahal kalau Tuhan cukup kau surga, kau neraka, siapa nak komplain kan? Ya, tapi Tuhan nak zahirkan adil. Dia timbang, dia cek, dia semak lagi, bukan?
kira lagi, timbang lagi, Masya Allah. Kerana periksa amal dengan jauh menzahirkan, dengan jalan menzahirkan adil Allah Ta'ala, adil Tuhan, dan meniti pula sirat, ya. Dalam syarah Sahih Muslim disebut panjang 17,000 tahun. Kita jam atas highway pun maut, bersepah tepi jalan tidur. Ada jam itu atas highway, jalan kami besar. Ini dia punya halusnya, Masya Allah, ya, tak nak dibayangkan. Dahsyat sirat ni, tuan-tuan. Ada yang baru nak pijak, dia kena gentap tu pemakan riba, tukuk digeram neraka, dia nak pijak sap, dia kena sambal. Ya, ada yang berjalan macam kilat pun ada, api pun tak nampak. Allah maja'alna minhum. Ada macam angin yang kencang, ada yang pakai kenderaan korban, dia bersup lari, ada yang berlari, ada berjalan, ada mengangkat, ada mengesut, macam-macam. Jadi kesimpulan ulama kata, kalau nak tahu kedudukan kamu di sirat, macam mana keadaan laju tidak, atas dunia ni dah nampak dah. Tentang kamu menyambut perintah Tuhan, laju atau tidak. Kalau laju, insyaAllah sana laju. Kalau tergembab-gembab, sana pun tergembab-gembab. Jatuh, kalau jatuh maksiat, mana kamu jatuh dari sirat. Bangun balik tak? Kalau dia bertobat, dia bangun. Dia ada yang jatuh bangun tadi. Atas sirat tu dia jalan, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi lepas, tapi suspend lah tuan, jatuh bangun, jatuh. Dia jatuh, dia tobat, dia bangun balik. Jatuh balik, tobat balik, bangun balik. Macam tu jatuh, macam tu bangun. Macam tak ada mentadu punya. Ya, tu orang yang kajian tobat. Kalau tak kajian tobat, lesap ke bawah terus. Kena maksiat tak tobat, sum ke bawah terus. Bawah pula ada kalalib, ya. Malaikat hak tarik kaki. Siapa yang kena tarik? Orang yang merelakan diri dia ditarik oleh maksiat di dunia. Tunggulah. Dia bukan main action atas dunia, buat masa kau tengok ada tukang kalil tarik. Malaikat tarik kan, sap memang confirm tu, tercampak ke dalam. Dalam berapa? 70 tahun baru sampai. Satu waktu Rasulullah duduk dengan wajibat dentuman yang kuat. Sahabat tanya, Rasulullah tanya sahabat, tahu tak apa dentuman tu? Rasulullah kata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Itulah batu yang besar yang dilempar daripada mulut neraka, bau jejak ke dasar neraka, memakan masa 70 tahun. Kalau 70 tahun akhirat lagi berat kan? Kita kalau cempak batu atas dunia pun, dekat laut pun tak sampai 20 km. Sampai? Laut paling dalam dan tak sampai 20 km. Itu kalau cempak sekejap dah sampai. Bayangkan kalau setahun dia punya pergi. Ya. Batu besar kalau kita cempak 1 jam berapa jauh? Nah, kalau 2 jam, kalau 1 minggu, kalau sebulan, kalau setahun, ni 70 tahun. Bayang macam mana neraka tak punya dalam. Dipenuhkan dengan azab yang maha dahsyat. Apinya, bakarannya, macam-macam dalam. Itu maknanya apa? Sayangkan diri kita, jaga betul lah, ya. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Sirat kendalu dan min syai'in illa wariduha, tiada seorang pun melainkan melintas. Maka beruntung mereka yang lepas kerana dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu gubernur yang dilantik Rasulullah, gubernur Rasulullah, bukan gubernur Melaka, ya. Gubernur Rasulullah lantik. Siapa dia gubernur Rasulullah lantik? Sayyidina Muaz bin Jabal, ya, ke Yaman. Apa dia kata? La tuzhirul farah hatta tujawizus sirat. Kamu jangan lahirkan seronok di dunia ini melainkan kamu dah seberang sirat. Seberang sirat, kaki kamu lepas, jejak ke syurga. Itu tak pernah. Kau nak melinjang, nak berjoget, pergilah antara hal lagi dah. Sebelum tu jangan. Apa makna kamu zahir keseronokan, hebat, mewah, seronok, tiba-tiba sana tak lepas, sangkut. Semua berdebu jatuh ke bawah. Ya, di mana Karun habis, di mana Fir'aun, yang kita tengok dunia bukan main, habis dan semua dah terjun ke bawah. Jadi jangan lahirkan seronok sangat. Nak seronok betul, tunggu lepas sirat tak apa. Lepas sirat al-jannah, ya, itu tempat nikmat sebenar-benar mana. Jambatan yang dintangkan di atas mulut neraka, ya, itu. Maka beruntunglah mereka yang lepas kerana dimasukkan ke dalam syurga. Kebun yang ada di dalamnya segala yang dicita, ya, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala hadir qalbil bashar. Benda tak pernah lihat, tak pernah dengar, tak pernah khayal, semua ada kat sana, ya. Itu hebat syurga. Kebun yang ada dalamnya tadi segala yang dicita, kekal pula di dalam ni. Itu hebat juga, ya. Kekal satu. Kalau dia kata ada masa, walaupun lama, akhirnya ada sempadan air. Ini tak selama-lama. Wah, tu seronok. Begitu juga orang bila masuk neraka, selama-lama mau habis jam tu, Ustaz. Ya, atau selama-lama tu kalimah termahal. Dan muda selama-lama, kan? Kita muda, lepas tu tua, lepas tu bangka, kan? Terkejun masuk bawah. Ya, dia sekitar umur 33 tahun. Tu penduduk ahli syurga, 30 ke 30 tahun. Mana waktu yang sedap mengambil nikmat. Ya.
Kalau beri nikmat besar tapi bila tua terkedut tak sedap kan. Ya, maknanya ketika tengah sedap mengambil nikmat, Allah Taala beri umur tu. Ya, untuk dia mengambil nikmat syurga yang cukup hebat, kan? Tapi nikmat semua tu akan terhapus bila dia lihat nikmat terbesar. Itulah ru'yatullah. Wujuhun yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wadah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat. Dan kenyang selama-lama dan. Ya. Satu lagi pelik sana apa? Makan tak ada toilet. Kita makan hari ni makan pergi mana? Di jamban berak. Kan? Makan sedap-sedap jadi tai busuk dan syurga tak ada, dia makan dia minum jadi peluh. Peluh tu atyab, lebih harum minal misk. Lebih harum daripada kasturi. Mana nak cari kan? Ya, makan jadi peluh lebih wangi daripada kasturi. Itu nikmat syurga cukup hebat tanilah. Ya, tak pernah nak boleh dibayangkan. Habis, maka celakalah dan sehabis-habis azablah mereka yang tidak lepas kerana jatuh ke dalam neraka. Dia melintas tak lepas dan. Ya. Allah jatuh ke dalam api yang sangat-sangat nyalanya. Ya, ada di dalamnya beberapa ular dan kala, dan itulah azab-azab yang lain yang tuan tambah-tambah macam-macam, minuman dia, makanan dia. Ya, orang kafir dia masuk dia minta tu. Ya, tuan bukakan besok. Mana ada ashabul jannah an ufidha al-ma. Menyerulah ahli neraka balik syurga, tolonglah beri kami seteguk air. Dia bagi. Ya, lepas tu dia dapat minum apa dah, hamim. Dia nak makan dia bagi zakum. Bila makan minum tu terbagai hancur perut. Maknanya apa? Lagi dahsyat azab dia dapat. Nikmat syurga makin hebat, azab neraka pun dia makin dahsyat. Syurga dunia tak diturun. Maka kita-kita yang Islam, yang menurut hukum Tuhan, tetaplah tidak jatuh ke dalamnya, melainkan mereka yang menyia-nyiakan masa umur dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharga. Apa tak berharga? Dunia. Dunia kalau tak diguna jalan akhirat, itu tidak ada nilai di situ dah. Ya, 11 sayap nyamuk pun tak ada. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janah ba'udha masakal kafira jur'ata ma'in. Kalau ada harga dunia tu 11 sayap nyamuk kan. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga dia ada 11 sayap nyamuk kalau ada. Nah, saya Tuhan tak akan beri orang kafir seteguk air pun. Ini bukan seteguk di bahan darat laut abil sebat. Sah menandakan anna dunya la qimatalah. Dunia tak ada nilai. Tuhan kata tak ada nilai, dan tidak ada nas Quran dan hadis sahih menunjukkan dunia hebat, tak ada. Ya. Maka dunia dipanggil benda yang sangat kecil, sedikit. Ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal dhalili. Dunia, ya, aqallu minal qalil, sedikit daripada yang sedikit, dan orang yang asyik dengan dunia adhallu minal dhalili, sehina daripada orang yang paling hina, sebangsat-bangsat orang paling bangsat kalau diletakkan kalbi dia dengan dunia. Itulah kaedah dunia. Ya, bila Islam kata Quran nas semua setiap kata sikit, kita pandang banyak, berat jawab ni. Bermakna kita dah berpusing, kepala dia dah rosak, tiun dia dah lagi dan macam orang minum arak lah. Bila dia mabuk macam pokok sebatang dia nampak 4 nampak 5, dan begitulah awak ni. Dekat bas dia tuliskan belakang, dilarang memandu ketika mabuk. Itu pandu bas pun kita takut kalau mabuk. Ni nak pandu hidup nak sampai akhirat, rohani mabuk dengan dunia, tak takut kan? Memang tak sampainya. Jam. Banyak yang berlambak habis tengah jalan, terbaring accident. Accident apa? Accident maknawi mungkin. Ya, kena maksiat, kena munkar tu accident. Bom sebab apa? Sebab dia mabuk. Ya, mabuk rohani lebih dahsyat daripada mabuk jasmani. Dia minum arak pagi, mungkin petang dia dah clear. Tapi kalau mabuk ni kena dengan dunia sampai mati kan tak perasan. Ya, tu. Habis. Banyak lagi. Satu lagi ni. Maka kita yang Islam ni sudah habis. Maka layaklah dengan dia, kerana beberapa yang menasihat kepadanya dalam dunia, maka tidak suka kepada ambil pedulinya. Orang bernasihat dia tutup telinga, tak mau dengar, hanya bersenda-senda pula dan menganjing. Memain-mainkan, menganjing sepanjang-panjang masa dia. Serta mereka itu pula berkata, jika tidak masuk
maka kosonglah neraka Tuhan yang luas. Kalau saya tak masuk, kosonglah neraka tu kan, biarlah saya masuk. Tu cakap boleh kufur kan, murtad, mempermain-mainkan mana. Ya, banyak tu. Kemudian maka jika dikasatkan kasat dengan perkataan itu bersenda-senda kan janji Tuhan, maka ya orang itu kekal selama-lamanya. Apa nak kekal selamanya? Ini kinayah tu nak ani riddah, murtad kepada mempermainkan akan perjanjian Tuhan yang sangat besar. Hai saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Ya, pilih perjalanan neraka, jalan syurga dia tak ikut. Jangan, dia kata. Dengan kamu pilih akan seronok dunia semata-mata pada masa yang sementara ini, dan redalah kamu dengan berat penat beramal dan susah payah pada dunia sementara ini, asalkan senang akhir di dalam syurga yang ada di situ sekalian bagai-bagai kesukaan mata-mata, telinga-telinga semua di sana itu. Ya, bahkan kesemua kemahuan nafsu dan hawa semua siap ada. Maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selama, inilah yang sebenar-benar cerdik dan pandai menjaga dan pusing kesenangan diri, mana pandai mengusahakan untuk keselamatan dan kebahagiaan diri dia. Dan hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita tidak tilik kepada elok baka, dia keturunan ni dan keturunan, ya, dan elok rupa paras, cantik macam ratu cantik ke apa, tak ada. Hanya semata-mata dia tilik hati. Inilah keadilan Tuhan. Tak kira lah orang tu kulit hitam, kulit putih ke apa, hidung mancung lepek ke tak kan. Jadi nak tengok dalam tu hakikat insan tu, kalbi dia cantik, selamat, rosak, habis. Ya. Dan amal-amal baik juga, maka ini suatu kemujuran, mujur maknanya, ya, yang amat besar bagi kita yang hudur baka. Ya, dia keturunan Sakai, kuda Dayak pun tak ada hal, dia taat Tuhan, surga tempat dia. Ya. Nabi kata apa? Wa in ta'ammara abdun habasyiyun. Ya, walaupun yang memimpin kamu dia hamba Habasyi. Hamba Habasyi tu kau pergi sana kan, Timur Tengah, dia punya muka dah hitam macam bentuk kuali. Kemudian dia punya kepala pula macam buah kana, tahu? Onyo macam bola rugby. Ya, mana tu? Hudul tak bercantik kan? Tahu? Tapi dia taat kepada ta'ala. Wa in ta'ammara alaikum. Walaupun pemimpin kamu tadi macam hamba Habasyi, dia taat Tuhan, wajib kamu taat kepada dia. Ya, tapi kalau fizikal bukan main, cantik, boleh hidung mancung, boleh sangkut baju, tapi perangai dia tidak yang dikendaki Tuhan, dia menyimpang, habis, tak ada makna tu. Neraka tempat bala ayat sebilah. Jadi ini satu kemujuran. Tuhan tak tilik zahir, Tuhan tilik sama-sama adil tu hati. Dan hati manusia boleh repair. Ya, dia boleh repair lagi, jauh bagi dekat, gelap bagi terang, dan begitulah. Kerana hati, amalan-amalan itu dapat dibaiki. Sebab Tuhan suruh kita mujahadah, bersungguh-sungguh membersihkan akan dia. Kalau bersih, selamat kita di sana. Maka silakanlah saudara-saudaraku dan anak beranakku membaiki akan hati-hati dan amalan-amalan masing-masing, beri jadi baik, kerana mati itu suatu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masa, ya, lagi pula mesti. Dia mesti confirm mati. Bila tak tahu. Ini kita takut. Sebab itu kena sentiasa ada zikrul maut. Apa perbuatan nak buat, ingat ke kematian. Selamat tak sana besok. Kalau selamat terus, kalau tidak berhenti. Itu arahan baginda Islam. Kemudian saudaraku kena tahu bahawasanya orang-orang yang elok bakanya, keturunannya dan rupanya cantik, ya, pun sekiranya jika jahat hatinya, apa jahat hati pertama? Tak beriman dengan Tuhan. Ya, dia melawan Tuhan, tak beriman. Kemudian ada sifat-sifat mazmumah, takabur, riya, ujub dan sebagainya lah. Maka akhirnya sehabis-habis hudur rupanya masuk. Sebab tak akan dimasukkan setengah riwayat ke neraka, melainkan diubah wajah dia. Dia tak masuk atas suratil Adam takriman lahu, kena memuliakan Nabi Adam. Dia muka tu macam-macam rupa lah. Ada muka hinzir, ada muka macam-macam ada tu. Ya, tapi orang kenal ni sipulan-sipulan. Ya. Sebaliknya orang yang atas dunia pula, kalau dia ahli syurga, atas dunia hitam legam muka, sana besok cukup cantik wajah dia. Ya, cukup cantik, cukup elok wajahnya, masya-Allah. Bidadari kan, dia kalau jenguk kat dunia ni padam cahaya matahari kan. Hebat tak hebat? Ya, dia pernah jenguk aja sampai ahli syurga ingat Allah Taala nak tajalli nur, rupanya bidadari. Ya. Maka dalam kitab Farah Masail, Cik Daud Bertani orang tanya, macam mana keadaan isteri di sana?
Maka dia jawab, isteri-isteri yang taat pada Ta'ala dan suaminya dia masuk ke syurga, dia lebih cantik bidadari. Oh, seronok didengar kan. Oh, dia tu laki aku bidadari, habis aku besok hidung aku kepek. Tak ada, dia lebih cantik. Kalau bidadari dah cantik, kalau dia dah cantik bidadari, Masya Allah. Maka seiring sejalanlah, ya, atas dunia mencari redha Allah. Mudah-mudahan dia selamatkan itu, ya. Dia bimbang ke atas dunia, cakap bini kau degil-degil, kau nak sama aku kat sini je ke sana, nak tempat lain, dia cakap. Ya. Di dalam hadis ada tuan ya. Sunat kita tanamkan mayat tu di tempat gulungan sulaha, orang-orang saleh, para aulia, sebab fa innahum yatazawwarun, mereka ziarah. Ya, bila mayat tertanam dalam perkuburan, orang situ akan ziarah dia. Dia akan tanya, apa khabar keluarga saya? Ke tempat tu semua tempat orang beriman, dia akan tanya. Ya, ni ahli saadah, ahli kebajikan. Dia tanya mana? Dia kata dah tak ada, dah meninggal. Ya, anak dia dah meninggal ke, isteri dia yang masih ada dah meninggal, ataupun saudara mara dia dah meninggal, maka ditanam di mana? Di sinilah tanam. Habis. Tanam tempat yang sama tapi tak berjumpa, habis. Mana kalau dia ahli syurga, makna confirm dengan tu ahli neraka. Ya, sebab kau nak sama betul-betul. Taat sama-sama kepada Allah Ta'ala, insya-Allah dia selamat sama dunia akhirat. Kalau atas dunia buat jalan lain, takut sana besok dia tak berjumpa. Alam barzah tak berjumpa kan, lain-lain tu. Apatah lagi kalau di sana lagi dahsyat maknanya. Maka akhirnya habis bodohlah rupanya, dan kita yang huduh baka, dan rupa pun asalkan baik hati dan amal, maka akhirnya di akhirat mesti elok rupa dan muka. Cantik tuan seperti bulan penuh purnama, masya-Allah, bersinar-sinar ya. Kalau begitu sahabat-sahabat bodoh orang yang huduh bakanya rupanya dan huduh hatinya pula. Maka jangan sadar-sadarku, maknanya berasa cerdik ya, yang pada hakikatnya dibilangkan bodoh, wal a'yazubillah ya. Hai saudara-saudaraku, berapakah harga mata penglihat yang Tuhan beri kepada kita ni? Ini nak banding nikmat Tuhan ni. Dapat kita dengan dia melihat, dan berapa harga telinga yang bersepakai dengan pendengar yang kita boleh dapat mendengar, dan berapa harga lidah yang bersepakai dengan pengecap, ya, dapat mengecap rasa, dapat kita kepada kecap benda yang bermacam-macam rasanya, dan mengedarkan makanan di dalam mulut, tolak rasa masin, rasa macam-macam ada. Tu nikmat besar. Ni nak bangkit nikmat dan supaya manusia sedar kita tenggelam dengan nikmat Tuhan yang sangat banyak sehingga tak terkira. Maka tak sepatutnya insan tu melarikan diri dari Allah, maksudnya. Demikian lagi lah kamu kirakan bagi budi Tuhan, mana Allah Ta'ala punya nikmat, maka adakah bagi kamu harta nak berobat sekiranya jika kamu buta? Kalau buta tak cukup duit kita nak ubat, dan tuli ya, dan mati lidah, maknanya bisu hingga akhirnya. Dan adakah tetap hilang kalau kita berobat? Ya. Dan maka sedarlah hai saudara-saudaraku, dan taubatlah daripada segala kesalahan yang telah lepas, dan rebutlah bekalan, dan beramallah dengan sebenar-benar. Itu pesanan daripada Tuan Pengarang peringkat khutbah kitab dia. Kemudian kepentingan ilmu usuluddin pula. Wallahu a'lam.